Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan inayahnya kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR hari ini. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan kamu semua tentang bahagian A BMP penulisan. Bahagian A BMP penulisan. Okey. Sebelum itu, cikgu dah hantar kepada kamu gambar macam ni dalam grup WhatsApp. Gambar macam ni dalam grup WhatsApp. Okey. Jika kamu dah downloadnya, sudah muat turunnya, langkah yang pertama untuk menjawab bahagian A ialah kita kena membaca arahan dahulu. Membaca arahan terlebih dahulu. Okey. Arahan ni kata, gambar di bawah menunjukkan suasana di pesta buku. Okey, kamu gariskan suasana di pesta buku. Dan kehendak soalan ada di baris yang kedua, iaitu tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Gariskan, tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Jelas? Okey, sekarang untuk menjawab bahagian A, langkah yang pertama kita dah buat. Langkah yang kedua pula, kita kena tuliskan hari. Di sebelah kiri kita tuliskan hari ini hari Ahad. A mesti ditulis dengan huruf besar. Macam ni. Ahad. Dan di sebelah kanan ditulis tarikh 31 Januari. Perhatikan ejaan Januari. Murid-murid ya. 31 Januari 2021. Ejaan Januari ialah Januari, bukan RY, Januari. J mesti ditulis dengan huruf besar. Okey, sekarang kita tuliskan kata kerja yang terdapat dalam gambar tu, dalam grafik tu. Gambar ni ialah gambar tunggal. Yang pertama, membaca buku. Kita tulis membaca buku. Kata kerja yang kedua ialah memilih buku. Memilih buku. Kata kerja yang ketiga, perhatikan grafik. Membeli buku. Membeli buku. Dan kata kerja yang keempat, melayan pelanggan. Melayan pelanggan. Kata kerja yang terakhir sekali ialah melambai tangan. Melambai tangan. Sekarang kita dah dapat 5 kata kerja. Sekarang untuk menjawab bahagian A, murid-murid, kita buat jadual. Kita buat jadual. Jadual untuk membina ayat bagi bahagian A penulisan. Okey, caranya mudah saja. Pertama sekali kamu kena gariskan garis satu panjang melintang. Macam ni. Garisan panjang melintang macam ni. Okey, di kolom yang pertama tu, kamu ambil sedikit saja. Untuk ruangan ini kamu tulis siapa. Nampak tak? Macam ni. Siapa. Dan kolom yang kedua kamu tulis buat apa. Kolom yang kedua kamu tulis buat apa. Nampak tak? Dan yang ketiga kamu tulis keterangan. Dalam kurungan kamu tulis bila, di mana, bagaimana, mengapa.
Jadilah jadual kamu macam ni. Ada 3 kolom. Siapa, buat apa dan keterangan. Okey, sekarang kamu tulis membaca buku dulu. Dalam ruangan membuat apa tu, kamu tulis membaca buku. Membaca buku. Kata kerja yang kedua, kamu tulis memilih buku. Memilih buku. Dan kata kerja yang ketiga, kamu tulis membeli buku. Dan kata kerja yang keempat, di ruangan buat apa tu? Ya. Membeli buku, melayan pelanggan. Kata kerja yang keempat. Dan akhir sekali, kata kerja yang kelima, melambai tangan. Nampak ni? Macam ni. Semua ruangan untuk buat apa kita dah tulis. Dah. Okey. Ni ialah melambai buat apa. Sekarang kita nak tulis ruangan siapa pula. Sekarang kita nak tulis ruangan siapa pula. Okey, kita tengok gambar tadi. Membaca buku, kalau kita tengok dalam gambar tadi, ada beberapa orang yang sedang membaca buku. Ada budak lelaki, ada budak perempuan, ada lelaki. Jadi, untuk kali ni, cikgu nak pilih seorang budak perempuan. Jadi, cikgu tulis ruangan siapa. Nombor 1, kena tuliskan nombor dulu. Di tepi sebelah kiri tu, tuliskan nombor. Nombor 1, seorang budak perempuan. Seorang budak perempuan. Nampak tu? Macam ni. Seorang budak perempuan membaca buku. Jadi macam tu ayat tu. Okey, yang kedua, kita nak lengkapkan siapa pula. Yang memilih buku tu siapa? Okey, tengok gambar. Tengok seorang lelaki kacak berkemeja. Tu. Nampak tak? Okey, jadi seorang lelaki. Kita tulis seorang lelaki. Tapi kalau kita tak nak tulis seorang lelaki, kita bolehlah tulis nama. Contohnya Encik Adam. Encik Adam. Kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar. Encik Adam. Nombor 3, nak lengkapkan ruangan siapa lagi? Nombor 3, kita tengok gambar tu. Ni macam ni. Seorang wanita. Seorang wanita. Ni. Nampak tak? Seorang wanita bersama-sama anaknya. Jadi di situ kita tulis nama lah. Yang ketiga ni cikgu nak gunakan nama Puan Diana. Bersama-sama anaknya membeli buku. Jadi nombor 3, Puan Diana bersama-sama anaknya membeli buku. Yang keempat, ni. Nombor 4 ni nampak tak? Ni. Ni juru jual. Ni juru jual. Jadi kita tulis di ruangan siapa tu nombor 4. Tulis nombor 4 dulu. Nombor 4. Seorang juru jual wanita. Nampak tak? Jadi sekarang dah ada 4 ayat. Akhir sekali murid-murid tengok gambar ni. Gambar ni. Yang sedang bercakap. Yang sedang bercakap di pentas tu. Itu kita panggil pengacara majlis. Jadi nombor 5 kamu tulis pengacara majlis. Jadi ruangan untuk siapa dan buat apa dah penuh. Ayat yang pertama, seorang budak perempuan membaca buku. Ayat yang kedua,
Encik Adam memilih buku. Ayat yang ketiga. Puan Diana bersama-sama anaknya membeli buku. Ayat yang keempat. Seorang jurujual wanita melayan pelanggan. Ayat yang kelima. Pengacara majlis melambai tangan. Okey, sekarang kita nak lengkapkan keterangan. Bagi ayat yang pertama, kita tengok grafik. Seorang budak perempuan tu, ni gambar ni. Dia membaca buku sambil tersenyum. Jadi, cikgu buat contohnya macam ni. Seorang budak perempuan membaca buku sambil tersenyum. Kita soal diri kita, kenapa dia tersenyum? Okey, sekarang cikgu letakkan di sini keterangannya ialah sambil tersenyum kerana buku itu sangat, letakkan kata penguat di situ, sangat menarik minatnya. Okey, lengkap ayat yang pertama. Sekarang ayat yang kedua. Encik Adam memilih buku. Kita tengok Encik Adam tu orang yang dah berusia, mungkin dalam 40 ataupun 50 tahun. Okey, jadi satu persepsi bagi kita ialah golongan yang macam ni dah ada anak, ya. Jadi Encik Adam memilih buku untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya yang akan menghadapi ujian tidak lama lagi. Okey, tu keterangan untuk yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, Puan Diana bersama-sama anaknya membeli buku. Keterangannya kita nak buat macam mana? Okey, secara ringkaslah. Keterangan ni terpulanglah kepada murid-murid, tetapi cadangan cikgu untuk pelajaran hari ini ialah membeli buku masakan. Membeli buku masakan untuk mempelajari pelbagai resipi dalam buku itu. Okey, lengkap ayat yang ketiga. Ayat yang keempat pula. Seorang jurujual wanita melayan pelanggan. Di sini cikgu letakkan keterangan dengan mesra walaupun kepenatan. Okey, ayat yang keempat. Ayat yang kelima pula. Pengacara majlis melambai tangan. Keterangannya cikgu buat untuk menarik minat pengunjung pesta buku di Balai Islam. Nama tempat, kata nama khas tu Balai Islam ditulis dengan huruf besar, BI huruf besar, Balai Islam Lundang, koma, lepas tu baru noktah. Okey, sekarang untuk bahagian A. Jadilah macam ni. Jeng. Dah lengkap. Okey. Jadi kita dah ada 5 ayat yang lengkap. Pengacara majlis melambai tangan untuk menarik minat pengunjung pesta buku di Balai Islam Lundang. Sekarang kita dah selesai bahagian A. Selesai cara menjawab bahagian A. Lain kali cikgu akan berkongsi pula cara untuk menjawab bahagian B dan bahagian C serta kertas 1. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.